Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada hari Jumaat yang penuh barakah ini kita dapat sama-sama dalam siri kerjaya perkongsian kerjaya bersama UTHM. Jadi untuk memberkati majlis kita pada petang ini, kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita rasa syukur hari ini kita dapat bersama-sama dalam program siri perkongsian kerjaya. Jadi pada hari ini kita sangat beruntung kita dapat bersama dengan pihak FPTV, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Jadi bersama dengan kita ada Encik Muhammad Akmal bin Rohiyat, pensyarah Jabatan Pengajian Teknologi. Sihat Encik Akmal? Alhamdulillah sihat, terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey, sihat alhamdulillah. Dan kita juga ada bersama dengan kita adalah Puan Nordiana binti Muhammad Yazid, Fellow Industri Jabatan Pengajian Teknologi. Selamat datang Puan Diana. Terima kasih banyak cikgu. Cik Akmal pensyarah apa ya? Kalau boleh share sikit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Muhammad Akmal bin Rohiyat. Boleh panggil saya Encik Akmal je. Belum ada doktor. InsyaAllah next year kot, habis insyaAllah. So saya pensyarah Jabatan Pengajian Teknologi, sama department dengan Puan Nordiana. Sama. Tapi bidang lain saya lah. bidang saya dengan Puan Nordiana ni bidang food services. Okey, food services. Ya, betul. Lebih kurang abang saya dengan Kak Ipah saya lah. Oh, okey. Hospitality kira hospitality lah. Betul. Abang saya bahagian pramusaji, Kak Ipah saya chef pastry di IKBN. Betul lah tu. Betul lah tu kan. Jadi sedikit info untuk Cik Akmal dengan Puan Diana. Hari ini bersama dengan kita, kita ada pelajar-pelajar tahun 1 Diploma Vocational Malaysia dan pelajar tahun 2 Diploma Vocational Malaysia College Vocational Slim River. Pada masa sama juga kita invite kita punya pelajar-pelajar yang telah tamat OJT, On Job Training, dan kita juga invite juga pelajar-pelajar kita yang alumni yang mana berminat nak sambung belajar tu untuk bersama-sama dengan kita untuk mendapatkan info-info terkini ya. Sebab masa mereka dulu mungkin ada yang masa zaman kalau awal-awal dulu diorang tak tahu apa itu ijazah sarjana muda teknologi. Masa tu MTun tak buat lagi. Masa tu mereka pergi ke IPTA, carilah degree yang sesuai dengan mereka. Okey. So jadi tak nak buang masa. Cuma saya nak ingatkan pelajar-pelajar, jika ada soalan boleh terus bertanya ataupun tinggalkan soalan di ruangan chat. InsyaAllah kita akan minta kita punya dua personality kita hari ini, jemputan kita untuk cuba jawab supaya maklumat apa yang adik-adik nak semua dapat insyaAllah. Jadi saya tak nak cakap panjang, jadi saya serahkan pada Encik Akmal untuk meneruskan slot kita pada petang ini. Dipersilakan. Terima kasih Yang Berusaha Cikgu Erwan daripada College Vocational Slim River. Pertamanya sekali saya ingin mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak dan setinggi penghargaan kepada pihak College Vocational Slim River kerana sudi menjemput saya ini untuk berkongsi dan juga sharing sedikit tentang apa yang peluang-peluang untuk lepasan diploma vocational ataupun lepasan diploma kemahiran Malaysia untuk menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Alright.
Sebelum kita start dulu, saya izinkan saya share sebentar ya. Saya share dulu. Okey, kalau boleh nampak ke? Boleh respon kalau nampak? Puan Nirina nampak ya? Boleh nampak. Alhamdulillah, saya jelas. besarkan ya. Kalau saya besarkan full screen nampak tak? Okey, jelas. Okey, nampak jelas. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tujuan saya dan Puan Nurdiana ni hadir ke sini adalah kita tak naklah sembang serius sangat kan, sebab kami sebenarnya dua tenaga pengajar yang bertanggungjawab untuk mempromosikan program-program yang ada di Universiti Awam, khususnya di Universiti Tun Husin Al Malaysia. Untuk pengetahuan adik-adik sekalian, saya boleh panggil adik-adik lah sebab okeylah, adik-adik tu nampaklah saya muda sikit walaupun saya dah tak ada rambut kan. Okay, so untuk pengetahuan adik-adik sekalian, di UTHM ni salah satu universiti di bawah Malaysian Technical University Network. Kita panggil MTUN. MTUN ni ada 4 universiti, satu UTHM, satunya UMP, Universiti Malaysia Pahang, satu lagi Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, dan yang terakhirnya adalah Universiti Technical Melaka Malaysia, iaitu UTEM, kan dekat Melayu. Keempat-empat MTUN ni ditubuhkan pada asasnya adalah untuk memperkasakan dan mengarus-perdanakan pendidikan teknikal dan vocational di Malaysia. Namun pada tahun 2019 kita dah lebih drastik mengambil keputusan untuk membantu graduan-graduan lepasan Diploma Vocational Malaysia, lepasan Diploma Kemahiran Malaysia dan lepasan Diploma Latihan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia, sama ada daripada IPTA dan juga IPTS, untuk menyambung pengajian ke beberapa program yang kita telah bangunkan. Namun sebelum tu kita dah buat juga a few program yang supaya pelajar daripada DVM dan DKM ni boleh menyambung pengajian. Okey, untuk kes hari ini saya nak cerita sikit sebanyak yang tentang UTHM. Okey, kalau dekat UTHM ni sebenarnya fakulti kami adalah fakulti tertubuhnya UTHM tu sebab adalah fakulti kami, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Itu kalau ikut sejarahnya lah Sejarahnya di mana fakulti kami ni adalah merupakan punca kuasa di mana asalnya dipanggil Jabatan Pendidikan dan Kemanusiaan di bawah pentadbiran Institut Teknologi Tun Husin pada tahun 1996. Saya yakin ada yang dah lahir ke time ni, cikgu diorang time ni? 2000 berapa tu? Belum lagi, 1996. 96 rasa belum masa ni. Belum lahir lagi. Belum. 1996 ni saya tingkatan 4. Tingkatan 3. Oh, muda ke? Tingkatan 3 masa tu. Okay, so kemudian daripada 1996 ni dia bertukarlah kepada Jabatan Pendidikan Teknikal dan Vocational di bawah KUITO. KUITO pun dibuat tu kan, sebab kemudian daripada KUITO ni diubahlah kepada FPTech, Fakulti Pendidikan Teknikal pada tahun 2004, dan pada tahun 2011 kita terus ubah nama kepada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Tu sedikit sebanyak sejarah lah. Saya tak naklah cerita pasal visi, misi ni kan. Sebab yang paling penting macam mana kaedahnya yang kita boleh nak bantu pelajar kan, macam mana nak program-program. I think ni salah slide ni, sekejap saya keluar balik, takut salah, saya kena masuk balik. Minta maaf ada technical problem sikit. Ni slide lama, saya terus share slide lama. Okay, allow. Okay, saya kena pergi sebelah sini lah. Okay, sekejap. Saya tutup dulu.
Ini saya left dulu. Okay, saya share balik sebab saya pakai dua laptop. Okey. Saya present screen. Okey, boleh nampak Okey, boleh. Okey, nampak. Okey. So tadi kita dah sampai kat sini. Sebenarnya dekat UTHM ni kita ada a few program. Boleh dengar cikgu? Boleh dengar jelas. Ada boleh a few program. Daripada program Pasar Sizwazah ini untuk cikgu-cikgu lah. Saya promote sekali cikgu-cikgu kalau nak sambung master, nak sambung PhD, nak sambung Doctor of Education. Ini adalah program-program yang kita ada lah. Kalau nampak kat sini, dekat sini juga kita ada dua program. Satu program Sarjana Muda Pendidikan dan juga Sarjana Muda Teknologi. Yang sebelum ini, pelajar-pelajar daripada KV sangat-sangat berminat nak sambung belajar di Sarjana Muda Pendidikan. Sebab apa? Dekat sini dia ada bidang-bidang yang berkaitan dengan mereka lah. Contohnya pemesanan binaan bangunan, catering, kimpalan, kan? Kimpalan dan fabrikasi logam, elektrik dan elektronik, multimedia kreatif, apa lagi? Dan juga penyejuk bekuan dan penyamanan udara. Kita panggil HVAC, heating, ventilation and air conditioning. Itu antara yang di-offer di dekat UTHM, 7 program ni. Kemudian pada tahun 2019, kita dah bangunkan lagi 7 program yang baru untuk meraihkan 100% graduan daripada DVM dan DKM. Untuk kita ambil pelajar DVM dan DKM saja yang nak sambung belajar kat sini, iaitu Sarjana Muda Teknologi Pembinaan Bangunan, Sarjana Muda Teknologi Perkhidmatan Makanan, iaitu yang pelajar-pelajar daripada culinary dan bakery, Sarjana Muda Penyejukan dan Penyamanan Udara, Aircon, okey. Yang ini kimpalan, yang ini elektronik, automasi elektronik industri dengan kepujian, dan kita juga ada sistem penyelenggaraan sistem elektrik dengan kepujian, last sekali pemesanan industri. So ada beberapa bidang yang pelajar-pelajar nampak kat mana aku nak sambung belajar, sebab saya diberitahu oleh siapa nama Cikgu Irwan, terdapat beberapa program yang di-offer di Slim River. Contohnya ada teknologi automotif, okey, dan juga ada teknologi pemprosesan kayu dan kemasan, ada juga pengurusan perniagaan dan setiausaha pentadbiran. Okey. Untuk bidang teknologi automotif, jangan risau, anda boleh mohon program yang sama, Sarjana Muda Teknologi di UNIMAP. UNIMAP ada Sarjana Muda Teknologi Automotif. Syarat kemasukan pun sama macam kami, tak ada masalah. Alright, di UMP pun ada automotif. Manakala bagi teknologi pemprosesan kayu dan kemasan, yang ini kami belum ada lagi program tersebut, tetapi boleh ditimbang tara untuk masuk ke pembinaan bangunan. Sebab dia hampir ke arah proses yang sama, ataupun pemesanan industri. Sebab dia berkaitan kan. Yang dia ada lagi 2 program tu, boleh mohon di mana-mana universiti awam yang lain, terutamanya daripada UiTM, sebab UiTM pun dah offer kepada pelajar-pelajar lepasan KV untuk masuk ke dalam program mereka. Sebenarnya dah tak ada isu dah. Alright? Okay. So, saya bergerak dulu. Yang ini untuk pengetahuan juga, di UTHM, kita ada program mobility antara pelajar-pelajar daripada Indonesia dan juga daripada pelajar-pelajar daripada Korea Selatan. So kalau bertengok kat sini, dekat Indonesia kita ada buat program exchange student kan, antara Malaysia dan Indonesia, dan juga kita ada juga buat program antara Korea, Indonesia dan juga China. Interesting lah, bila dah sampai tahap ni, you akan, bila you dapat rezeki sambung belajar, you akan lebih didedahkan tentang penyelidikan, inovasi. Alright, ini antara benda-benda yang pelajar lepasan di DVM dan DKM ni mungkin dia rasa lepas ni saya nak kerja, kenapa saya nak sambung belajar? Saya setuju
Yes and no. Pertamanya, kalau you nak sambung belajar, kalau you nak kerja terus, which is very good for the country, because the main objective of the KV actually to produce graduates that actually to work in the operational ground. Maknanya you dah kira dekat Kimpalan, you sampai buka bisnes sendiri and everything, that is very good. But for them yang rasa nak adapt to another level, which is nak expose lagi dengan dapat professional certification, which is nak expose lagi dengan international level, you should further your program, your punya bidang ke arah level 6. Nanti saya beritahulah kenapa. Okay, setakat ni ada apa-apa tak sebelum kita bergerak ke program seterusnya? Tanya jangan takut. Tak ada Okay, setakat ni okey lagi. Setakat ni okey lagi. Sekejap saya silent je. Okay, right. Tak ada bunyi double cikgu? Okay, tak ada. Clear. Alright, okay. Sebab saya sambil-sambil nak tengok kat chat ni kan, sebab bila pakai Google Meet ni, inilah kita tak nampak chat tu ada apa. Betul. Okay, alright. Now we go one by one first. Pertamanya, Sarjana Muda Teknologi. Okay. Ini adalah senarai program yang ada di offer di MTUN. Macam saya cakap tadi, saya bagi faham Malaysian Technical University Network, kita ada UTHM, UTEM, UNIMAP dan UMP. Okay. So pada awal tahun 2019, pada bulan 9 2019, kita dah buka program ini hanya kepada pelajar lepasan DVM dan DKM. You tak compete dengan mana-mana pelajar daripada poli, you tak compete daripada pelajar-pelajar daripada diploma program lain. Melainkan pelajar lepasan diploma kemahiran Malaysia. Contohnya, pelajar-pelajar daripada ArtTech. Diorang ada diploma kemahiran Malaysia. So nampak tak kita meraihkan kekuatan pelajar DVM, DKM dan DLKM ni supaya kita angkat martabatnya bahawa orang dulu pernah cikgu membeza-bezakan antara kualiti pelajar diploma politeknik, pelajar daripada diploma universiti lain dengan pelajar DVM, which is not fair. Sebenarnya saya nampak kekuatan pelajar diploma vocational ini very good in the hands on, sangat bagus dari sudut psikomotornya, dan based on my observation towards my student yang sekarang ni dah tahun kedua, nak masuk tahun ketiga dah, yang 2019 punya batch tu, dia sangat-sangat terampil, sangat-sangat very ethical, sangat-sangat respectful. Saya ucapkan tahniah kepada cikgu-cikgu KV ni kerana bukan mudah nak melahirkan pelajar yang holistik, yang sangat bagus, sangat berwibawa, bukan sekadar boleh buat kerja tapi ada holistic kompetensi. Saya tak jumpa lagi cikgu. Tahniah cikgu kepada cikgu-cikgu KV ni. Alhamdulillah. So, kalau tengok kat sini, kita ada 10 program. Nampak tak? Saya sengaja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni kita ada color lain. Ada sebab dia. Okey. Yang pertamanya, Sarjana Muda Teknologi Perkhidmatan Makanan, which is pelajar-pelajar yang ambil bakery ataupun culinary, penyediaan makanan dan minuman. Ataupun culinary, kita panggil lah. So yang ini pelajar-pelajar daripada 2 bidang ni saja boleh masuk. Pelajar bidang lain tak boleh. Okey, untuk Econ, clearly memang dia nak ambil pelajar daripada Econ. Alright, sama juga pembinaan bangunan yang tadi saya ambil, dia mungkin boleh daripada kayu ataupun daripada pembinaan bangunan, dan juga Kimpalan sama. Yang ini automasi elektronik, sistem penyelenggaraan elektrik, pemesinan industri. Ini semua memang berada di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Bagi program nombor 8, pelajar-pelajar yang tadi dalam bidang perniagaan, kan, kesetiausahaan, anda boleh memohon Sarjana Muda Teknologi Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan dengan Kepujian, OSH. Yang ini kita offer di Fakulti Teknologi Kejuruteraan.
So setakat ini 8 program di offer di UTHM, 2 program ini ada di universiti lain. Kalau yang mana nak berminat nak masuk UTHM lah. Tapi yang lain ni pun ada offer. Contohnya dekat UTM ada offer aircon juga, Melaka. Kalau dekat UNIMAP ada juga automasi elektronik. Sama juga ada electrical. So boleh buat reference tersebut, kena apply melalui UPU lah. Alright. Untuk pemakluman adik-adik sekalian, untuk program BTEC ni kita offer setahun sekali saja. Which is pada bulan 9 ataupun 10 pada setiap tahun dibuka melalui UPU. Kita tak ambil daripada universiti. Sebab apa? Pertamanya kita nak kawal kontrol dari sudut kualiti. Keduanya kita nak program ni betul-betul menghasilkan pelajar yang betul-betul terampil dalam bidang psikomotornya. Alright? Okay. So apa syarat umum dia? Ini ramai orang nak tahu ni, cikgu. Ya, betul. Syarat umum dia paling penting, kata orang cakap memiliki SPM. Well, DVM tak ada SPM. So dia tulis atau. Nampak ada tulis atau tu. Kepujian dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu kertas Julai. Alright. Atau memiliki SVM. Ada SVM. Okay. Diploma Vocational Malaysia. Ada sijil Vocational Malaysia dengan kepujian bahasa Melayu kod 1104 dan lulus mata pelajaran sejarah kod 1251 bagi SVM 2013 ke atas. Jadi yang ini sangat important dan mendapat sekurang-kurangnya tahap 1 band 1 dalam MUET. MUET kena ambil. Ini penting sebab ini adalah syarat am. Maknanya mana-mana, tapi sekarang ada universiti yang di bawah MTUN, dia dah tak tengok ni dah, cikgu. Dia tengok ada diploma. Boleh masuk. Diploma vocational boleh masuk. Kerana saya nak bagi faham kepada adik-adik, setiap universiti berbeza syarat am dan juga syarat khas. Sebab dia adalah senat universiti yang menentukan bagi sesuatu program itu, bagi syarat kemasukan dan juga syarat khas untuk sesebuah program. Kerana setiap universiti dia ada visi dan misi dia kan. Bagi UTHM, kami sedang mengangkat perkeliling M2A untuk mengiktiraf yang pelajar-pelajar DVM dan DKM ni tak payah ada bahasa Melayu, tak payah ada sejarah, boleh masuk. Tapi for the time being, kita masih pakai lagi yang ini, memiliki sijil Vocational Malaysia dengan kepujian bahasa Melayu 1104 dan lulus mata pelajaran sejarah kod 1251. Nombor 1, dah ada 2 perkara kat situ dan yang paling pentingnya mendapat MUET tahap 1. Band 1 je. Band 1 ni macam mana nak dapat? Masuk daftar exam, tak jawab apa-apa, dapat band 1. Tu dia cikgu. Okey, itu syarat am. Bagi syarat khas, memenuhi syarat am universiti dah settle. Tadi kan dia cakap SVM kan cikgu kan? Ya. Memiliki kelayakan Diploma Kemahiran Malaysia / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia / atau Diploma Vocational Malaysia dalam bidang berkaitan, sekurang-kurangnya PNGK 2.0. Rendah kan cikgu kan? Ya, basic. Basic sangat. Dan tapi saya yakin, saya tengok pelajar-pelajar KV ni yang saya pernah ambil, pernah ada 3.9, pernah ada 3.8. Betul. Very, very good. Dan yang paling penting adik-adik sekalian, bidang kita ni adalah bidang TVET. Bila bidang TVET, calon tidak buta warna atau tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali. Faham maksud saya kat sini? Kita tak ada asingkan kita tak adalah beza-bezakan pelajar yang cacat ni ataupun pelajar yang berkeperluan khas ni tidak boleh masuk. Tapi bila nak melaksanakan pekerjaan itu, 2 benda yang paling penting, tidak buta warna sebab wiring tu very important sebab tak tahu color mana nanti, dan juga tidak cacat anggota yang macam timpang sebelah ke, ada ke, sebab dia tak boleh tahan kan.
So kalau ni dia memang tak lepas. Tapi kita boleh recommend untuk kursus lain. Tak ada masalah. Okay. So clear adik-adik ini very important kat sini. Okay. So yang ini saya ceritalah kenapa kita buat dulu, tak apa, punca kuasa dia kita nak menyediakan laluan bagi pelajar kemahiran DVM dan DKM menyambung pengajian. Okay, so ini MTUN je buat. Universiti lain tak buat apa cikgu? Betul. Universiti lain bila kami dah buat, universiti lain dah mula menggelabah. Sebab apa? Pelajar DVM ni pelajar yang paling ramai dekat Malaysia. So kenapa mereka tak belas ribu setiap tahun keluar. Ya, kenapa mereka tak angkat mereka ni untuk jadikan enrolment? So kami dah buka. So mulalah universiti lain pun mula ubah. Boleh ambil pelajar KV. Namun begitu, anda terpaksa bersaing dengan pelajar diploma politeknik dan juga diploma daripada program-program lain. Sebab apa? Program yang lain tu tak boleh apply program Sarjana Muda Teknologi ni. Sebab dia dibuat khas untuk DVM dan DKM. Tapi tidak mendinaikan juga hak awak untuk pergi ke program-program. As long as program itu mempunyai syarat yang clear, syarat kemasukan dia. Okay. So ni saya tukar sikit lah. So apa beza BTEC dengan conventional program biasa ni? Kita panggil SMT ni BTEC lah cikgu . So kalau tengok dalam bidang otomotif, saya bagi contoh perbezaan. Kalau awak ambil Bachelor Engineering Mechanical, otomotif, bidang mechanical, pembelajaran dia adalah very basic based on the theoretical and juga very fundamental. Struktur ilmu pengetahuan. Whereby kita tak belajar pun dekat KV macam ni cikgu. Ya, betul. Kita tak ada belajar physics. Kita tak belajar thermodynamics. Kita tak belajar macam mana you nak ambil yang bidang ini. Bidang ini lebih sesuai kepada pelajar-pelajar lepasan diploma politeknik ataupun mana-mana public universities ataupun private universities yang very fokus kepada bidang kejuruteraan. Okey. Manakala ada satu lagi program di bawah Engineering Tech, teknologi kejuruteraan. Teknologi kejuruteraan dia masih lagi ada berasaskan struktur ilmu pengetahuan, cuma dia tambahkan lab. Tambahkan makmal, iaitu belajar juga calculus, belajar juga fizik, subhanallah. Kan? Memang Jam kepala. not everybody can in this line. Yeah. Bukan semua orang boleh fokus kepada dua line ni. Namun, bila kita buat Bachelor of Technology, BTEC Automotive, saya bagi contoh tadi, pelajar tak belajar pasal dia masih lagi dalam bidang ordinary differential equation, tapi berasaskan proses kerja. Menjalankan kerja, embedded fundamentals. Maknanya kita buat apa? Drivetrain maintenance. Kita buat apa? Kita buat diagnosis, vehicle fault. Kita buat vehicle painting. Memang itulah kerja-kerja yang diperlukan dekat industri. Yang bahawa mereka nak perlukan orang-orang yang boleh mahir dalam kursus-kursus ini. Bukan diorang mahir pada fizik. Bukan diorang. Yang ini lebih kepada R&D. Lebih kepada kilang. So kilang pun ada sekarang, otomotif pun. Untuk pengetahuan adik-adik sekalian, ada satu company, ini saya buka, saya bukan cerita pasal saya daripada UTHM ke, daripada mana ke, tak. Sebab MTON ni macam adik-beradik. Okay, so di UMP, kita ada Bachelor of Technology in Automotive yang 100% dibuat di industri. Siapa yang ambil BTEC, siapa yang ambil dalam bidang otomotif, cuba minta kerja kat Pro2. Kat Pro2 dia ada satu BTEC Automotive. Apprenticeship 100% macam SLDN. So dia tak payahlah berhenti belajar untuk dia berhenti kerja untuk sama belajar. Tapi dia kerja dan belajar at the same time. Dalam tempoh 3 tahun 6 bulan, dia dapatlah segulung degree yang diiktiraf oleh UMP, MQA, MBOT dan juga Pro2. Oh, banyak tu cikgu. Ya, betul. Inilah perbezaan BTEC dengan program-program yang ada dekat pasaran sekarang ni. Itu yang saya boleh pride lah nak buat sebab saya terlibat dalam pembangunan program BTEC ni daripada awal lagi. Daripada Mei 2018 sampailah terjadi ni kita buat program tu sampailah kita offer pada 2019.
Memang seronok cikgu. Sebab benda ni ni sebenarnya hari ni salah satu soalan yang saya nak tanya adalah benda ni sebenarnya. Sebabnya ramai pelajar KV dia tak faham benda ni. Jadi apabila mereka nak sambung belajar, mereka terlalu ambitious tau. Nak ambil engineering tapi dia tak faham kedudukan dia. Jadi terima kasihlah Cik Akmal sebab hari ni tunjukkan bagi saya ni detail ni. Sebab itu hari saya masa MQA dengan bot datang itu hari ada juga dia tanya. Dia saja nak duga saya rasa kot. Kita pun tak berapa jelas berkaitan dengan engineering and technologies. So hari ni saya nampak lah. Cuma saya nak tanya sikit. Apabila macam Cik Akmal tadi cakap, bila pergi ke industri memang perbezaan industri tu dia skop kerja tu dia memang dah ada spek. Betul. Macam BTEC tadi Cik Akmal kata kalau di Pro2 tu ada memang perkhususan untuk BTEC otomotif. Kalau katakan adakah benda ni dilihat macam majikan mengetahui benda ni, perbezaan benda teknologi kejuruteraan. Sebab contoh saya ambil contoh kalau pelajar kami nak ambil jadi askar contoh askar kalau nak jadi pakai diploma dia ada diploma engineering. Dia kata kalau diploma teknologi tak boleh. Okey. So, boleh tak mungkin Cik Akmal boleh share sikit kenapa kat situ perlu ada perbezaan kat situ? Okay, very good question cikgu sebenarnya. Dekat Malaysia ni kita ada dua badan. Dua badan profesional especially dalam bidang engineering dan juga bidang teknologi. Untuk bidang engineering kita dikawal selia oleh Board of Engineers Malaysia. Board of Engineers Malaysia ni dia duduk dengan MPA bersama sebab dalam Board of Engineers ni dia ada ahli-ahli industri yang menjadi ahli kepada board tersebut dan memberi maklum balas kepada board. Board kami nak orang yang macam ni. So mereka pun duduk dengan MQA, duduk bersama mana-mana program yang nak buat program engineering pure, dia kena ikut that criteria of engineering. So for sure banyak program-program dia orang dah tahu dah pasal engineering. So yang itu very fundamental. Dan engineering adalah more to R&D, research and development. Maknanya menghasilkan prototype, menghasilkan satu produk baru yang whereby itu adalah sebab tu dia ajar benda-benda physics, thermodynamics. Sebab you nak buat drivetrain, macam mana you nak buat drivetrain? You kena tahu pengiraan calculus tu. So this kind of thing. Tapi untuk yang engineering tech, di bawah BEM ada satu lagi badan ETech, Engineering Technology Advisory Council, yang menyatakan ETech ni lebih kepada manufacturing punya line. Dia pergi kerja kat manufacturing process, dia adalah engineering technologies. Dia dah separa. Dia ada buat R&D sikit dan dia juga buat kerja shop floor engineer. Maknanya dia kerja dekat production line, dia kerja dekat bahagian A, bahagian B, dia cuma check tu saja. So dekat industri dalam bidang engineering ni very clear. So ada engineering dan juga bidang engineering tech. Namun yang apabila M-Bot keluar, which is saya yakin KV pun banyak sekarang diakreditasikan oleh M-Bot. Bila M-Bot keluar, M-Bot ni lebih ke arah memperkasakan proses kerja. Bila proses kerja, teknologi, pembangunan produk, tu semua sebab tu dia orang buatlah satu perbezaan apa beza engineering technologies dengan teknologi. Namun begitu, saya setuju dengan doktor, tak ramai industri yang betul-betul aware lagi, 100% aware tentang teknologis ini. Peranan teknologis ini dia adalah pakar. Contohnya anda pergi ke bengkel. Pergi satu bengkel, bila awak start bunyi kereta je, dia dah tahu dah. Oh, ni ada problem dah ni. Ni awak punya enjin ni kurang minyak hitam. Itulah nama dia teknologis. Sebab apa? Dia bukannya R&D. Dia bukan engineer. Dia bukan engineering tech. Tapi dia adalah pakar dalam bidang dia yang mana dia buat pekerjaan tu hari-hari sampai menjadikan dia pakar. Itulah dia. Nak bagi awak perbezaan ni, adik-adik sekalian, very important. Contohnya, pakar mengecat, painting.
Dia kena tahu painting berapa layer, angle macam mana, kena ada room macam mana. Kan, ada bilik oven. Saya bukan orang otomotif lah, tapi tahulah sikit-sikit kan. So benda-benda yang macam ni yang membezakan ni. So jelas tak cikgu? Jelas. Adik-adik kalau ada nak tanya beritahu kan, sebab kalau tengok kat sini automotive design, dia ada interior dengan exterior. Itu yang banyaknya buat retailing sekarang. Retailing and detailing car. Bayar sampai 450 sampai 500 satu kereta. Sebab apa? Dia bersihkan atas, kapet kat atas. Nak buka tu bukan suka-suka hati nak buka. Mereka ni lah adalah teknologis. Okay? Menjawab cikgu? Okay, jawab clear. Dalam ni kita pada masa sama kita ada peserta daripada pensyarah KB Slim River. Kalau mereka pun nak bertanya boleh juga angkat pensyarah-pensyarah. Boleh. Tak ada masalah. Okay, Cik Abang, teruskan. Okay, so kalau untuk BTEC ni, kita panggil BTEC untuk sarjana modul teknologi ni, apa kompetisi dia? Tadi saya dah cerita dah cikgu, engineering teknologi dengan teknologis. Kalau teknologis ni lebih kepada teknik, dia lebih kepada teknologi base. Dia lebih, contoh nama program Bachelor of Technology in HVAC. Kalau yang engineering, benda yang sama aircon tapi Bachelor of Mechanical Engineering. Kalau yang engineering pure, mechanical engineering. Dia berbeza lah. Tengok apa job scope dia. Kalau engineer, dia design new aircon to improve efficiency. Kalau engineering teknologi, dia design chiller system. Tapi kalau teknologi, dia site manager, chiller system installation, commissioning and maintenance. Very clear. Sebab engineer dia takkan buat benda ni. Betul. Saya nak beritahu adik-adik sekalian, dekat Malaysia kita ada sedikit atau orang percanggahan pendapat. Kenapa engineer dekat Malaysia dibayar gaji murah? Kan? Sebab engineer buat kerja teknologis. Patutnya engineer ni buat kerja R&D saja. Dia tak buat benda-benda macam ni. Tapi teknologis ni pun gaji yang ada dekat pasaran bukan rendah-rendah. Contohnya kalau kimpalan cikgu, yang underwater chiller tu, underwater deep dive welder tu, itu pun dah berapa dah. Kan kalau kerja dengan oil and gas. Kerja 8,000, 10,000 sebulan, diploma je. Itulah ramai adik-adik ni tanya cikgu, dah ada 10,000, 8,000, buat apa saya nak sama belajar? Tapi saya nak tanya awak, sampai bila awak nak buat kerja 8 dan 10,000 itu dengan daya tahan badan awak? Sebab kita semakin berusia. Adakah kita umur 60 kita masih lagi nak dive, umur 50 tahun kita masih lagi nak dive, ataupun kita akan pergi ke next career, mungkin managing daripada managing kimpalan tu secara whole. Itulah yang saya nak awak nampak dalam masa 10 ke 15 tahun diri awak. Boleh kerja, ambil pengalaman 2-3 tahun dan terus sambung belajar. Ataupun you nak terus belajar boleh, sebab program-program ini dibuat 2 tahun 6 bulan di universiti, 1 tahun dekat industri. 1 tahun di industri. Ya, 1 tahun tu adalah work-based learning dan structured industrial internship program. Maksudnya setahun tu di tahun akhir lah. Betul cikgu. 1 tahun tu di tahun akhir, dia ada beberapa subjek yang dia kena completekan di industri. Kemudian dah habis tu dinilai oleh industri dan juga universiti bersama-sama. Tidak boleh ada sebelah pihak saja yang nilai. Ada waktu yang sama cikgu. Dia tak boleh buat separate session. So nanti kemudian dia ada SIP dan diberi allowance. Allowance tu bukan saya minta maaf lah, kalau biasanya kalau dulu kita dapat 200-300 pun dah rasa bangga dah kan. Tapi kalau yang ini kita mostly kita ikat macam program yang di bawah selian saya, kita dapat dengan McDonald's 1,200 sebulan. Bayangkan 12 bulan tu awak dapat 1,200, awak dapat professional certification daripada McDonald's. Awak dapat juga belajar tentang barista, tentang GMP, tentang HACCP, tentang teknologi equipment yang diguna pakai, dan awak berpeluang untuk jadi training manager terus. Training manager. So beza kan teknologis dan benda-benda lain. Ini saya nak bagi awak faham. Okay, alright.
So ni nama program, ni saya bagi contoh tadi. Apa nama program? Tahap 6 mengikut bidang. Kalau bidang hospitality saya ni 811 lah, hotel, restaurant and catering. Kan? Kalau bidang manufacturing 541 lah, dia ada manufacturing processes. Okay. Dan kita pengiktirafan daripada MQA dan juga MBOT sama juga dibuka pada setiap semester September setiap tahun. Mod penawarannya adalah mod industri. Tadi saya cakap sepenuh masa 3 tahun 6 bulan. Okey, 3 tahun 6 bulan ni 2 tahun 6 bulan di universiti, 1 tahun di industri. Ujuran pelajar 30,000. Yang ini ramai orang takut, cikgu. Yuran pengaji. Okey, 15,000 dibahagikan dengan 6 ataupun 7. Sorry, 7 semester. 7 kali 2, 14. 2,000 lebih kurang untuk satu semester. Tetapi kita ada PT-PTN dan juga kita ada beberapa beasiswa scholarship yang di-offer dekat peringkat universiti dan juga di peringkat kementerian. So, kena grab. Ramai pelajar saya juga dapat daripada JPA. Itu yang seronoknya. Okay? Dan disertakan bersama persijilan profesional mengikut bidang masing-masing. Contohnya dalam bidang hospitality, kita bidang food services, kita bagi dia professional certified halal executive. Kalau kat luar bayar 2,000 cikgu. Ya, betul. Itu dah sekali dah tu. So itu benda-benda yang saya nak bagi adik-adik nampak. Okay. Ini struktur macam mana program tu berjalan. Kita ada tahun pertama 18 kredit termasuk kursus asas kesawanan dan juga kita ada pada tahun semester kedua, tahun pertama tu sebenarnya dia orang dah daftar syarikat. Setiap pelajar. Setiap pelajar. Kenapa kita suruh daftar syarikat? Why? Because kita tahu bila dia orang dah habis belajar ni, percentage untuk dia orang kerja tu, dia orang macam tak apalah aku buat bisnes aku sendiri. Aku dah tahu semua. Itulah sebab dia dah ada pendedahan setahun dekat industri. Tapi kalau dia dapat kerja kat industri lagi bagus. Sama juga. Sebab at the end of the day, Malaysia, kita kalau boleh nak menghasilkan pelajar yang job creator instead of job seeker. Saya yakin KV pun sama cikgu. Ya, betul. Okay. So pada tahun kedua, dia ada 18 kredit. Sama juga semester pertama dan semester kedua dia dah mula menjalankan syarikat dia tu menggunakan Capstone Teknoprono. Untuk pengetahuan, Puan Nurdiana juga dia bertanggungjawab untuk in charge TVET Teknoprono di fakulti saya. So contohnya kami saya cerita dekat bidang saya lah, senang sikit kan. Bidang saya ni kita ada buat TVET Teknoprono tentang mobile card coffee. Mobile card coffee tu dia bukan mobile card yang kayu yang biasa tau cikgu. Yang ini dekat satu card tu dia ada chiller, ada sinki, ada water system tank. So diorang menggunakan mobile coffee card tu untuk pergi mana-mana building dalam building yang tertutup untuk run business coffee mereka. Okey. Itu satu. Kalau kita cakap pasal aircon, HVAC, di UTHM kita ada satu pelajar-pelajar KV ini, dia dah ada satu company yang run aircon, service aircon dekat dalam satu UTHM. Oh. Dia dapat job tu cikgu, dia dapat job tu. Oi, saya pun macam, kita pun masa kita ambil pelajar lepasan KV ni, tu saya cakap it is beyond than our expectation. Sebab tu saya menzahirkan rasa syukur kepada cikgu-cikgu yang melahirkan pelajar-pelajar yang ini. Saya tahu bukan mudah nak memfokuskan kepada psikomotornya dengan saya tahu banyak cabaran dari sudut peralatan, lab facilities, namun ya Allah, terima kasih banyak. Dan daripada situlah bila kita tengok performance pelajar ni, itu yang terhasilnya TVET Teknoprono tu cikgu. So Capstone Teknoprono ni ada 4 kredit dan dekat sini ni kalau dengan izin nampak tak tu U2I dengan WBL pada semester kedua ini iaitu pelajar yang cohort pertama yang masuk 2019-2020, tahun depan bulan 2 dia akan pergi ke industri sampai bulan 1 tahun lagi 1 2023. Okey. Barulah dia convo cikgu.
Dekat sinilah dia menyelesaikan masalah industri, dia dapat subjek final year project 1, final year project 2. Dia bukan lagi research yang macam dulu kita kena belajar cikgu. Iyalah. Research teknologi kena buat kuantitatif, kualitatif, tak ada cikgu. Dia menyelesaikan terus masalah industri, case study. Settle. Case study tu yang dia buat report. Ya, betul cikgu. Barulah betul. Tak adalah. Itulah tesis dia. Ya, betul. Okay, so ini antara yang menarik tentang BTEC. Okay, ini antara dia punya ni. Tadi saya cakap, kat sinilah dia macam mana kita nak belajar dekat industri, dia belajar amali. Ni don't worry, you don't worry about this. Dan kita more to practical skills. Kita tak ada pun banyak teori. Itu yang kita nak angkat tu. Tak ada teori diinstilkan dalam praktikal. Okey. Ini antara program senarai-senarai company yang kita dah ada. Contohnya NIOSH, Proton, Carrier, Siemens, Petronas, UAMC, QSR Brands, McDonald's pun ada, Domino's pun ada. InsyaAllah few will be coming soon. But so far ini antara yang company yang daripada awal pembangunan program tu dia dah terlibat. Jadi sebab itulah silibus-silibus tu dia bukan kita yang buat, bukan short sendiri, tapi industri bagi input. Oh, you have to learn about this. Diorang kena belajar pasal ni. Benda-benda macam itulah. Ini tak ada kaitan sangat. Macam saya cakap tadi, 2 tahun setengah, WPS 1 tahun di industri. Ini untuk BTEC saja. Yang ini adalah syarat program dan syarat permohonan poster lah. Biasanya UTHM akan keluar lah. Ataupun UPU. Tapi saya nak beritahu, kita buka melalui UPU saja untuk BTEC kerana ini adalah mengangkat pelajar DVM, martabat dia tu lebih tinggi. UPU dapat trace, berapa banyak DVM yang mohon, berapa banyak DKM yang mohon. Itulah. So far ada soalan tak tentang BTEC ni? Ada tak dalam gambar ni ada yang kenal tak? Ini first batch cikgu. Ini pelajar kami. Yang mana? Ni yang angkat tangan tepi sekali pakai cermin mata, saudara Aimullah. Ini pelajar teknologi pembinaan ni. Ya betul, teknologi pembinaan bangunan. Dia ni first batch KV Slim River and then dia kerja dulu 2019 2019 baru dia masuk. Betul. Tapi Nampak dia sebelum dia masuk UTHM dia practical VTO di UTHM. Selama 6 bulan. Betul. Betul. Dia di bawah sediaan Dr. Hasril. Ya. Dr. Hasril. Dan untuk pengetahuan cikgu, TS Dr. Hasril tu sekarang timbalan dekan kita. Okey. Okay. So untuk adik-adik sekalian, ini adalah wajah-wajah abang dan juga kakak-kakak awak yang menyahut seruan untuk cuba mengubah diri mereka untuk pergi ke arah yang lebih tinggi. BTEC. Saya tak minta semua orang boleh sambung belajar. Tapi saya minta awak cetuskan sedikit di hati awak, adakah sampai bila kalau siapa yang ambil welding tu, go ahead, boleh kerja. Macam cikgu cakap tadi, pelajar ni, dia kerja dulu, kan? Dia ambil pengalaman, kemudian buat VTO, dan dia sambung belajar. Perbezaannya adalah pelajar-pelajar yang dihasilkan ni sangat berkualiti cikgu. Sangat-sangat berkualiti. Daripada pembinaan bangunan, daripada automasi elektronik industri. And sangat-sangat. Dan diorang dapat PTPTN cikgu, tak ada masalah pun. Tak ada isu pun. Okay. So ini pula yang di bawah kendalian Puan Diana. Puan Diana punya kursus semester baru ni, yang baru berhabis ni adalah Food Styling and Creative Technology. Dan lagi satu adalah Food Innovation and Commercialization. Tengoklah macam mana gigihnya saya punya sahabat ni kalau tengok gambar kat bawah ni. Ya. Walaupun dengan online-nya, dengan apanya, dia masih kita di universiti buat macam ni cikgu. Till the extent. Sebab subjek food styling ni subjek yang sangat penting sebab kita nak pelajar tahu macam mana nak memarketkan dia punya food product ataupun ni dengan ke arah lebih better, dapat capaian customer melalui publication daripada media sosial, videos, publication. Inilah dia cikgu. Antara hasil-hasilnya. Dan ini antara hasil-hasil pelajar ni. Spreadify. Pelajar KV cikgu Lepasan pelajar KV.
and amazing. You can see the process dia, nampak cantik-cantik semua gambar-gambarnya. Okay, cukup dekat situ, dekat BTEC. So saya ada buka ruang sikit kalau ada apa-apa nak tanya pasal BTEC. Tak ada? Cikgu ke? Okay, pelajar-pelajar ke atau pesyarah yang ada soalan nak tanya berkaitan dengan ijazah sarjana muda teknologi. Ya, BTEC. Kita panggil BTEC BTEC. Oh, kena panggil BTEC Oh, lepas ni saya BTEC. bolehlah sebut dengan pelajar BTEC. BTEC. Dia BTEC ataupun kalau kita nampaklah beza cikgu. Satu BEng-Tech. BEng-Tech lain engineering teknologi kan. Alright. Cuma saya tak nak saya minta pelajar very clear. Bila baca program, bila pelajar baca program yang dekat dalam UPU tersebut, dia ada 3 kategori tadi saya cakap. Sarjana muda kejuruteraan. Itu engineering pure. Sarjana muda teknologi juga, tapi dia ada belakang ada kejuruteraan. Iaitu adalah engineering tech. Dan satu lagi adalah memang 100% teknologi, sarjana muda teknologi. Yang itu lebih kepada program-program BTEC. Cuma yang saya dimaklumkan sebab saya terlibat di KPT, Uniza tengah buat teknologi pembiakan herba. Tu bidang pertanian lah. Tu ada khusus juga untuk budak-budak KV pertanian lah tu. Ya, UPM ke, Uniza ada, UMK pun tengah buat agro BTEC. BTEC agro. Oh, macam-macam lah. Sebab diorang tahu dah. Diorang dah tak nak lagi buat program-program yang terlampau engineering base ataupun ni. Diorang nak buat yang proses kerja. Macam mana orang receive barang, macam mana nak tanam pokok, kan, macam mana. Jadi tanam pokok tu memanglah dekat diploma dah ajar, tapi macam mana nak sustain, macam mana nak buat mass production. Benda-benda macam tu lah cikgu. Ya, Okay. betul. So kalau tak ada soalan, kita go to program seterusnya. Very interesting. Program ijazah sarjana muda pendidikan vocational. Kalau sedikit saya bagi info Cik Akmal. Sebab pelajar KV Slim River ni kami berhampiran dengan UPSI. So pelajar kami memang kalau sebut pendidikan dia nampak UPSI lah. Tetapi kalau di UPSI ni memang ada bahagian ijazah sarjana muda, bahagian vocational ni, tetapi adik-adik kena faham syaratnya berbeza. Syarat kemasukan tu. Jadi yang ni kita bagi satu input daripada USTS sebab dia menjurus kepada bidangnya apa yang pelajar belajar di KV Slim River sendiri. Tapi kalau di UPSI tu mereka terpaksa switch lah. Contoh baru ni kita panggil pelajar tu, dia dulu di teknologi ambil elektrik di KV. Bila masuk untuk ambil pendidikan teknikal di UPSI, dia tukar ke bidang saya lupa apa nama dia, tapi larilah sikit daripada ni. Okey, Cik Kemal, teruskan. Very good input cikgu. So adik-adik sekalian, ini adalah senarai program yang ada di UTHM. Di MTON, tadi saya cerita pasal MTON kan. MTON tu UTHM je yang ada program ni. Okay, kalau dekat kita cerita pasal program pendidikan ni adik-adik, di seluruh Malaysia, khususnya setiap universiti ada program pendidikan. Okay. Dalam program pendidikan tersebut, dia ada ikut kluster, ada pendidikan psikologi, pendidikan counselling kan. Tapi dekat Fakulti Pendidikan Teknikal Vocational ni, kita lebih berfokus kepada program-program yang di-offer di KV. Contohnya tadi saya cakap pemesanan am, binaan bangunan, catering ni culinary tapi nama program dekat UTHM ni dia letak catering lah. Okay. Kimpalan dan fabrikasi logam, elektrik dan elektronik. Satu lagi part ada, dia tak ada yang dekat BTEC, multimedia kreatif. Ataupun dan last sekali aircon lah, HVAC. Kalau perasan tadi dia ada tambah vocational. Nama program kena baca betul-betul adik-adik. Ijazah sarjana muda pendidikan vocational dalam kurungan penghususan bidang awak dengan kepujian. So, kalau awak nak minta dekat ERT, dekat UPSI saya rasa dia lebih kepada pendidikan teknikal. Betul cikgu? Ya.
Dia ada pendidikan teknikal tapi bidang dia pun lari-lari. Kami buat 7 program ni dulu sebab kami nak align dengan keperluan cikgu-cikgu KB. Kami nampak, yelah, cikgu ni ada satu cycle adik-adik sekalian. You kena faham, bekerja dalam sektor government ini, dia bekerja mengikut unjuran. Berapa ramai yang cikgu yang bersara kan akan digantikan dengan cikgu-cikgu yang baru. Cikgu yang baru itu adalah awak-awak yang kalau pelajar-pelajar yang dah habis dalam bidang ni lah. Dia beri keutamaan dalam untuk diberikan tempat di KV-KV. Jangan compare dengan kawan-kawan awak yang lain. You kena faham nature bidang you sendiri. So you kena tahu case study dekat KV. KV cikgu yang masuk pun muda-muda. Kan, bila dia orang nak pencen? So nampak tak kat situ? So you jangan expectation you nak, dah habis ni terus dapat. Kami nak bagi awak faham yang ini dalam bidang ni supaya kamu punya peluang kerjaya itu, kamu boleh bekerja di pusat bertauliah. Apa maksud pusat bertauliah kat sini? Saya yakin dekat KV pun you ada offer SKM level 2 dan level 3. Betul cikgu? Ya, betul. Level 2 dan level 3. Sebab SVM tu dibaca sekali, di-mappingkan, di-embedkan sekali dengan SKM, iaitu daripada JPK. So untuk dapat pusat bertauliah tu, kan, kita cerita pasal private lah, jangan cerita pasal government. Di private pun dia ada pusat bertauliah yang mengajar program-program sebegini. So anda boleh menjadi tenaga pengajar di tempat tersebut kerana anda adalah expert dalam bidang tersebut. Dan anda adalah belajar macam mana nak mendidik orang dengan menggunakan pendidikan vocational. Sebab nak ajar pendidikan vocational ni tak sama dengan ajar pendidikan yang lain. Different. Tanyalah cikgu awak sendiri. Tanya cikgu tu, cikgu apa beza cikgu dengan cikgu sekolah menengah harian biasa? Lain. Lain sangat. Cikgu sekolah menengah harian dia buat PDPR, cikgu ni pun buat PDPR. Tapi cikgu yang KV ni dia kena lebih kreatif sebab dia ada elemen psikomotor. Itu isu dia. So you kena belajar benda-benda macam ni. Alright? So apa syarat kemasukan dia? Ni very important. Kena ada ke SVM PNGK lebih daripada 2.0 dan PNGK vocational kena ada 2.67. Nampak tak ada 2 kat situ cikgu? 1 akademik, 1 vocational. So you kena make sure you achieve this one. Kepujian dalam bahasa Melayu, SVM kod 1104, kompeten semua modul vocational. Dan untuk diploma vocational Malaysia, tadi SVM, EVM. Pointer kena lebih daripada 3.0. Mesti ramai cakap, alah, tadi BTEC 2.0 ni, kan, kenapa SVM ni, kenapa ISMPV ni kena 3.0? You kena faham sebab you akan dijadikan sebagai seorang cikgu. So kualiti seorang cikgu tu kena ada. Sebab tu dia kena letak 3.0. Kemudian dia kena lulus sejarah sama juga macam tadi, kod 1251, 1104. Tapi muat dia lebih tinggi. Band 2. So tadi kalau saya cakap kena ambil muat tu, ambil exam, dapat muat band 1 boleh masuk BTEC. Tak payah tanya apa. Cik Akmal, cuma MUAT ni saya nak tanya sikit. Kalau di UTHM, MUAT ni untuk sekarang ni kita sebut syarat untuk masuk ke UTHM. Betul. Kalau BTEC band 1, ISMP band 2. Kalau mereka nak graduate, band berapa mereka perlu dapat untuk MUAT ni? Very good question. Very good question cikgu. Okay. Untuk MUAT ni sekarang ni kita masih menggunakan pakai dia kena graduate dengan band 3. Alright. InsyaAllah kami tengah bawa angkat paper ke Senat sebab MTun lain dia graduate tak payah ada muat pun. So susahlah kami kan, nanti kami bersaing dengan adik-beradik sendiri. Okay, lari daripada UTHM. Semua lagi tak nak masuk UTHM. So, apa kami buat? Kami tengah angkat paper ke Senat untuk minta pertimbangan ahli Senat meluluskan bahawa pelajar yang bergraduan tak perlu muat band 3. Dia untuk syarat masuk saja. So kalau BTEC tadi muat band 1, untuk ISMPV ni band 2.
Itulah. Cuma lepas awak mohon dalam UPU, semua mohon kat UPU kita cerita kat UPU dulu. Lepas awak mohon kat UPU, awak akan dipanggil ujian MEXC dan juga ujian temuduga. Okay, so maknanya ada 3 stage kat sini. Stage pertama apply, awak ni lepas. Okay, stage kedua awak akan masuk ujian MEXC test. Okay, kalau MEXC test lepas, baru dia panggil temuduga. Semua ni kena lulus dulu. Itulah yang membezakan program ISMPV dan juga program BTEC. So kepada anak-anak yang ingin menjadi cikgu ataupun ingin menjadi instructor, make sure awak lepas ni. So ramai orang tanya, sir, Mister, what is actually the requirement for MEXC? MEXC ni adalah ujian psikometrik. I think cikgu tahu kot. Cikgu? Ya. Apa ujian ni cikgu? Saya pula cikgu. Dia ada gabungan ujian tu lah, dia gabungkan personality, psikomotor semualah. Yang pastinya MEXC ni untuk ISMP di mana-mana IPTA yang menawarkan pendidikan wajib MEXC ni dan temuduga. Betul. Sebab dia nak melihat adakah orang tu ada tak bangka personality menjadi seorang pengajar. Itu je. Dah lulus tu kena pergi interview pula cikgu. Dah interview tu dekat situ lah dia nak tengok awak bercakap, cara awak duduk, cara awak buat eye contact dengan ni. Ini adalah kriteria yang perlu ada bagi seorang pengajar ataupun pendidik dalam bidang vocational. Okay, ini dekat UTHM lah basically yang dekat universiti lain sama juga. Lebih kurang dia punya ni, you kena melalui 3 proses ni. Okay, apa beza dia dengan BTEC? Beza dia dapat pengiktirafan oleh badan profesional daripada BPG. Kan? Ini paling penting. Okay, oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi make sure kalau diorang nak dapat kerja dekat sekolah, diserap masuk untuk dimasuk ke sekolah, diorang dah ada syarat-syarat ni. Very simple. Kemudian, yang ini tak ada masalah lah. JPK, Jabatan Pemerintah Malaysia sebagai pusat bataliah. Okay. Saya nak beritahu, saya yakin pelajar DVM ni dah ada dah level 2, level 3 cikgu. Level 3. Level 3 kan? Okay. So, dekat UTHM ni pun, setiap program tu dia ada level 2, level 3 juga. So, kalau dah masuk tak payahlah ambil. Settle lah cikgu. Dia orang ada. Sebab kami pun pusat bataliah cikgu. Alright. So, tu satulah. Okay, ni tak apa-apa. Ni tak ada apa. Okay, ni yuran. Okay, yuran pada semester pertama belajar tempatan yuran alumni ni 100, kurikulum nampak. Kan tadi lebih kurang kan? 2,200. Saya cakap tadi. Untuk yang first. Tapi pada semester kedua dia dah rendah. 1,600 je. 1,600 sampailah dia habis belajar. Ramai orang tanya, berapa tahun pengajian? 4 tahun pengajian. 4 tahun pengajian di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. So ada 8 semester. Okay? Diorang sama ke macam contohnya di UPSI akan praktikum 2 kali di sekolah? Very good question cikgu. So nanti saya tunjukkan. Sebenarnya kalau yang tadi tu cikgu cakap, kita ada latihan mengajar dan latihan industri. So latihan mengajar tu ada 2 kali. Latihan industri tu pun ada sekali. So dia selang-seling. Latihan mengajar, latihan industri, latihan mengajar 2. Industri maksudnya selain dia kena turun di sekolah, mereka pun perlu turun di industri. Betul cikgu. A good lecturer ataupun a good graduates yang dah ambil dalam bidang ni, dia tak boleh didedahkan dekat kawasan sekolah je. Dia kena juga ada pengalaman industri. Cuma pengalaman industri dekat kami ni tak lama lah, 3 bulan je cikgu. Kan? Sebab dia kalau kita tambahkan lagi 6 bulan, dia dah jadi 4 tahun 6 bulan pula. Dia efek lah. Tapi belajar kan. So, yang paling pentingnya latihan mengajar 1, 2 dan juga ada elemen LI di situ. Okay.
So dekat dalam ni ada kursus wajib universiti, kursus pendidikan vocational dan kursus pengkhususan. Kalau nampak pendidikan vocational ni dia ada 72 kredit, ada 32 kursus. Banyak tau. Sebab tu kita ambil 4 tahun. 32 kursus, 40 kredit untuk yang kursus pengkhususan dalam bidang. Dalam bidang maksudnya you punya field area lah. Pemesanan, elektrik, elektronik, apa semua tu lah. Dan juga 16% lagi adalah subjek universiti lah. Mata pelajaran umum, core curriculum. Tu wajib lah. Ni saya tunjuk satu. Apa yang you kena belajar nanti. Ini kursus wajib universiti. Nampak tak? Ini yang basic lah. Pokok kena ambil. Occupational purposes kena ambil. TITAS kena ambil. Ini normal lah daripada MQA dengan MBOT dengan KPT. Yang ini adalah macam mana nak diajar awak akan diajar macam mana jadi seorang pendidik. Falsafah pendidikan, teknologi pendidikan, pedagogi, psikologi pendidikan, pengajaran mikro. Banyak ni. Kalau awak tanya cikgu pun, cikgu memang akan belajar benda-benda ni juga dulu. Okey, betul tak cikgu? Ya, betul. Pedagogi, teknologi pendidikan. Ya. Ni saya share ni. Tak ada lindung-lindung ni cikgu. Jangan risau cikgu. Slide ni saya akan bagi cikgu. Alright. Terima kasih. Alright. So, tengok kat sini kursus pendidikan vocational ada lagi matematik, elektronik, elektromagnetik. Ini dalam bidang tak silap saya ni bidang elektrik. Betul. Ni bidang elektrik. Tengok teras dia. Oh, sistem bekalan kuasa elektrik. Ada belajar tak ni dekat KV? Saya yakin ada. Cikgu bidang apa cikgu? Oh, saya kaunselor. Kaunselor kan? So kalau tengok kat sini kita ada sistem teknologi. Ini bidang elektrik lah. So nampak tak kredit dia lebih banyak. Bila kredit lebih banyak, maka tempoh awak belajar tu akan lebih lama. Alright? So ini saya tak nak cerita ni boleh tengok sendiri. Ni pun sama. Ni macam mana kita belajar. Okey. Saya nak bagi sedikit pendedahan kepada adik-adik. Apa beza belajar peringkat diploma di Vocational Malaysia, di VM, di KM dan juga bila anda dah masuk dekat universiti. Bila anda masuk dekat universiti, kalau anda lihat kat sini, 1 kredit bersamaan dengan 1 jam kuliah. Okey, tapi 1 kredit juga bersamaan dengan 3 jam amali. So contohnya, kalau tengok dekat satu subjek ni, BBV 40303. So 303 tersebut, dia mungkin akan pecahkan 1 jam untuk kuliah. Okey, ataupun 2 jam untuk kuliah. So 1 kredit lagi adalah untuk 3 jam amali. So 3 campur 2, kelas tersebut 5 jam. So 5 jam, 2 jam akan ada belajar teori, disokong lagi dengan tambah 3 jam untuk awak buat amali. So macam mana dia bagi awak markah? Daripada quiz, tugasan, amali, generic skills and final examination. Final exam biasanya 40%. So ini saya cerita sikit macam mana you boleh bayangkan kalau aku masuk universiti nanti macam mana aku belajar, sama ke macam diploma? Dia mungkin ada sedikit perbezaan. Cuma kalau cakap pasal amali tu dia sama macam dekat KV. Alright? Okay, apa kemudahan makmal yang kita ada? Kalau makmal elektrik dan elektronik ini kita ada makmal elektronik digital, ada teknologi elektrik, ada makmal pendawaran elektrik. Boleh nampak lah kat sini. Kan? Kita ada macam-macam. Makmal kerja bata, grafik kejuruteraan, ukur pipe, biro bina bangunan. Ni tadi saya cakap cikgu, mana yang ambil kayu tadi tu boleh mohon binaan bangunan. Betul? Okey. Boleh ambil. Mana yang ambil setiausaha dan pengurusan tadi tu boleh minta sarjana muda teknologi kesihatan dan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, OSH. OSH ni memang market dia tinggi cikgu. Mana-mana tempat nak pakai OSH. Nak kena ada safety officer yang very competent. Saya pun tak ada benda tu. Alright. Kemudian aircon, mesin am pun ada, kita ada makmal, kita ada makmal Komptia. Okey, kita ada makmal catering pun kita ada 2 lab 1 dan lab 2. Dekat lab 1 tu pun dia ada bakery and pastry punya room, dia ada commercial kitchen dengan commercial dining
dia ada basic western, basic kitchen pun ada. Itu very interesting. Kita juga ada barista punya counter bar dan insyaAllah kita akan ada lab bersama industri, Center of Industry. Itu untuk bidang saya lah. Kan? Untuk promote lebih sikit lah kan. Cik Akmal, sebelum saya terlupa nak tanya satu soalan. Okay. Kalau BTEC tadi, kita lebih syorkan pelajar-pelajar dari bidang berkenaan untuk apply. Contoh kalau pelajar diploma pembinaan, boleh apply BTEC pembinaan. Betul. Baik, kalau untuk ISMP ni, adakah pelajar-pelajar yang bukan dalam bidang tu boleh tak mohon? Contohlah pelajar saya pengurusan perniagaan, diploma pengurusan perniagaan. Dia minat, contoh kalau kata yang bidang Cik Akmal, bidang catering, ijazah sarjana muda, pendidikan catering. Adakah mereka layak? Bagus soalan tu cikgu. Soalan-soalan ni kita buka ada 2 section. Ni bagusnya beza dia. Beza dia yang pertama adalah untuk ISMPV ni dia ada 2 pengambilan. Pengambilan pertama melalui UPU tadi, kena ikut dalam sistem, mohon pada bulan 3, tutup pada bulan 5, akan yang mana yang dah lalu proses MSc dan lulus tunggu duga, dia akan dipanggil pada bulan 10 untuk masuk. Itu memang kena dalam bidang cikgu. Alright. Memang kena dalam bidang. Now, kita cakap pasal intake kedua. Okay. Intake kedua ni, dia ambil daripada STPM. STPM/diploma. Ya. Yeah. So, siapa yang nak lari sikit, kena mohon yang intake kedua. Intake kedua pada bulan 11 dibuka melalui website UTHM. Nanti saya tunjukkan link dia kat mana. Sekejap cikgu ini kita ada VTO, kita ada SKM. SKM ni tak nak cerita. Okay. Sekejap saya tunjuk sikit lah, go through. Ni dia. Okay. Cara permohonan dia, yang tadi nak lari sikit tu, mohon pada bulan November. Dekat WAPS. Nanti saya bagi cikgu link dia, WAPS, UTHM dan ni apa semua kan. Puan Nodiana pun dah bagi link tu dekat dalam tu. Dekat dalam chat, saya terpaksa kiri kanan ni. Tengok kat situ ada sarjana muda teknologi dan juga sarjana muda pendidikan, syarat kemasukan dan juga bagi diploma vocational, semua ada kat dalam tu. Nanti Puan Diana boleh, saya akan sharekan juga link kat mana WAPS yang you nak mohon untuk intake bulan 2 nanti, bulan Februari. So bulan 11 you kena mohon, kena buka website UTHM, kena tekan mohon. Okay, so saya buka kejap. Kalau untuk tahun ni kan ada perubahan takwim tu, maksudnya UTHM still lagi ikut takwim tu ke bulan 11 buka? Ya, bulan 11 kita buka. Untuk masuk bulan 2. Betul. Dia lari sikit lah, 2-3 ujung macam tu lah. uthm.edu.my, boleh type macam ni. Boleh nampak cikgu? Boleh, jelas. Okay, so saya buka website UTHM. Okay, so kalau nak mohon untuk bulan 11 nanti tu, pergi tengok kat sini. Alright, pergi tengok join us. Tekan kat join us ni, tengok dekat program offered. Okay. Okay, nampak admission. Come and study engineering, science and technology. Okay, so you nak apply apa? Bachelor degree, kan? Tekanlah. Ada graduate program. Banyak kat sini boleh tengok. Okay, macam mana nak mohon. Okay, nampak tak tekan apply now ni? Okay. Tekan apply now. Alamak, keluar pula. Kalau UPU kena beli nombor PIN. Kita tak kalau payah. yang direct tak payah. Payah. So kena klik kat situ. Dia ada link dia tau. Sekejap dia bukan, yang ini melalui UPU. Tapi dia ada satu lagi permohonan melalui UTHM. Okey, mungkin untuk intake yang kedua bulan 11, tarikh dia tu kita akan umumkan dekat Facebook FPTV. So contoh kata kalau nak pelajar-pelajar college vocational nak tahu bila intake kedua kita akan tawarkan, boleh follow FB FPTV ataupun promosi FPTV.
Itu kita akan bagikan dekat akhir slide ni. Akhir slide ni akan ada link kepada Facebook lah. So di situ akan beritahu lanjut. Kalau yang ni boleh juga pun dia yang bulan 11 ni kat sini lah. Betul. Ya ni. Yang saya dah bullkan ni, saya besarkan sikit. Tu. Ni, tekan ni. Tada. Masuklah. Okay. So bila you masuk tu, contohnya you kena create account tapi make sure you nak minta apa? Sarjana muda. Okay, klik kat sini create account. Okay. Ni pada bulan 11 Lambat sikit. Internet tu dah takut pula ni. Bulan 11 tak lama lagi tu. Pejam silip 3 bulan. Ya. Jika kalau pelajar yang ada dah nak, ni boleh survey lah. Boleh survey khusus yang sesuai. Betul. Saya concern kat sini cikgu, ramai orang buat kesilapan. Kesilapan dekat create account ni, dia selalu masukkan salah email. Betul. Ini teknikal lah lebih teknikal. Saya minta pelajar make sure buat email yang sangat mudah. Mudah untuk awak ingat, tak ada salah ejaan sebab ramai orang tertinggal bila dapat maklum dia dapat masuk tapi dia bagi salah email, dia tak tahu pun dia dapat masuk. Sebab everything sekarang guna email. Saya rasa server kita down sikit ni. So kat sini lah nanti kena masuk. Alright. So kita sambung balik. Kalau macam mutation tak payahlah. Kalau UPU tadi ada tulis kan, beli BSN number. So ini antara pelajar yang perintis kolej vocational lapor diri dekat FPTV, Ainul Aisyah binti Anwar, satu-satunya pelajar lepasan DVM dalam bidang teknologi elektrik dari Kolej Vocational Seri Manjung, Perak yang diterima untuk meneruskan pengajian peringkat ijazah sarjana muda pendidikan vocational elektrik dan elektronik. Apabila ditanya sebab memilih, kenapa, dia cakap anak kedua ni cakap minat beliau terhadap kerjaya perguruan. Cuma saya nak tekankan kat sini cikgu, sebab kita tak nak janji over promise. Tujuan kita buat program ni adalah untuk melahirkan para pendidik yang bakal bekerja sebagai seorang pendidik ataupun guru ataupun instruktor. Namun kita tiada menjanjikan sebarang jaminan pekerjaan untuk menjadi guru di kolej vocational. Boleh dengar ke? Jana? Boleh dengar. Boleh dengar. So kena ingat saya cakap you masuk ambil ISMPV ni tapi kita tak ada janji pun yang you boleh jadi cikgu. Sebab keperluan jadi cikgu tu adalah datang daripada SPP, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. So kena ingat benda tu. Right? So I think itu je kot. Kalau ada apa-apa boleh hubungi nombor di talian. Boleh kontak saya dengan Puan ataupun Puan Nodiana untuk apa-apa persoalan ataupun pertanyaan. Okay. Sekejap ya. Mungkin Cik Akmal boleh naikkan ke slide yang kedua terakhir. Ya. Di sini ini adalah laman web untuk Facebook promosi FPTV. So sebarang apa-apa update untuk permohonan intake pertama dan kedua, pelajar-pelajar boleh pergi ke page FPTV promosi ni untuk dapatkan sebarang maklumat lah. Dan untuk time being, kalau ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan khusus atau program, boleh DM. Okay, straight away DM pada kita punya Facebook, kita akan respon di situlah. Dan itu sajalah untuk yang kali ni. Dan kalau nak ada sebarang lanjutan punya kontak, boleh hubungi nombor telefon yang dekat page yang terakhir slide tadi. Betul. Mungkin saya boleh share kat mereka website FPTV. Betul. Okay. You boleh tengok kat sini fptv.uthm.edu.my. So you boleh tekan kat sini ada home, ada about us kan. Kalau awak nak tengok muka Puan Diana ke apa semua dalam ni lah kan. Kalau saya tak adalah dalam ni, saya tak ingat ada. So boleh tengok siapa dekan, ada deans kan. Ni kami punya dekan. Kita tengok dekat department apa, Jabatan Pengajian Teknologi. Okey, yang mana nak minta BTEC tu, awak akan jumpa orang-orang ni lah. Saya ni semua kan. Ni doktor, kami punya bos, awak boleh tahulah.
So kalau tengok kat sini, kita boleh tengok program. Nak tahu pasal program, boleh pergi dekat program. Saya buka sekejap. Okey. Kemudian pilih mana-mana program yang awak nak tahu. Contohnya awak cakap nak dah tahu pasal electrical elektronik lah. Boleh. So nampak dia dah keluar dah semua ni. Complete dah. Apa nak belajar apa, tengok sikit career dia jadi apa. Tu. Nak jadi apa? Semua dah complete. Okay, apa yang you nak belajar? Kat sini you download je. Boleh download ni. Kita bagi, kita tak ada rahsia. Tak ada rahsia. Okay. Curriculum structure pun kita ada kat sini. Boleh nampak apa yang you belajar tahun pertama, semester kedua pada tahun pertama. 4 tahun. Complete. Okay. Dan kalau tengok, tengok tadi accredited certificate. Apa dia dapat? MQA. Right. Siapa yang accredited bagi? JPK dengan MQA bagi. So kalau nak apply, tekan je kat sini. Boleh, tekan. Tu dia datang juga sama kat tempat tadi. Betul. So kita dah ni lah. So ni facilities yang ada, saya nak tunjuk sikit dekat fakulti kami. So aircon punya ni lah. Kita ada electrical technology lab, okay, educational studio, kan? Ada general computer lab, multimedia IT lab, micro teaching lab, wiring lab, banyaklah. Kami punya lab je kami tak letak gambar lagi. Alright. So banyak yang you boleh tengok, even you sebagai pelajar luar pun, you masih boleh belajar tentang elektronik. Kita ada digital learning content. Yang ni daripada pensyarah Dr. Nur Hanim, you boleh tengok apa mana-mana hidrolik lah, mesin lah, semua dia ada kat sini. Okay. I think itu saja cikgu daripada saya. Alright, kita buka lah jika pelajar-pelajar ada pertanyaan, ingin tanya berkaitan dua-dua program program yang kita bincangkan petang ni. Betul. Program Ijazah Sarjana Muda Teknologis, lepas tu Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vocational. Okay. Kalau malu nak tanya pelajar-pelajar, boleh tulis bahagian chat. Kalau rakan-rakan kaunselor yang ada dalam ni, rakan-rakan pensyarah nak bertanya pun boleh. Kita boleh, buka ruang. Boleh, saya pun belajar juga dengan cikgu-cikgu. Saya pun masih setahun jagung. Setahun jagung dekat dalam ni kan. InsyaAllah apa yang saya boleh bantu, saya bantu. Nawai itunya untuk ibadah untuk anak-anak kita kan cikgu kan. Itu je. Ya, betul. Tak ada apa pun yang kita dapat. Kita nak saham akhirat je. Nak jadi kata kaya tak kaya juga cikgu kan. Okey, pelajar, kalau ada apa-apa nak bertanya, boleh masukkan. Okey Wan. Kak Tia ada nak tanya. Okey, Assalamualaikum. Saya ambil peluang ni untuk mengucapkan terima kasih pada Encik Akmal dan Puan Dayana. Puan Diana kerana sudi meluangkan masa bersama dengan anak-anak KBSR untuk berkongsi berkenaan dengan peluang sambung belajar lah dekat UTHM. Sebenarnya untuk anak-anak ni, masa tengah semester ni, anak-anak ni dia dari segi minat tu sebenarnya dia on off, mungkin tak capai pun 50% kan. Tapi apabila habis belajar, tamat je belajar, minat tu akan datang. Jadi daripada situlah mereka mula bertanya, mula kontak kita, hubungi kan, mulalah buat permohonan kan. Tapi dalam keadaan sekarang ni, masa kita memberi keadaan situasi sekarang ni, macam ni lah dia orang kan. Dari segi keterlibatan pun tak ramai kan, berapa orang 100 pun tak capai kan. Okey, walau macam mana pun kita baiklah untuk memberi input kepada pelajar ni.
Saya lupa nak perkenalkan diri. Saya Puan Rozianti binti Cik Musa. Sebenarnya saya adalah ketua unit lah. Tapi sekarang ni dalam keadaan MC sebenarnya. Tapi obses sangat untuk obses sangat untuk bersama-sama tuan untuk sesi sesi kerjaya pada petang ni lah. Okey, soalan saya. Untuk setiap sesi permohonan ni agaknya pelajar yang dapat permohonan yang berjaya dan yang tidak berjaya tu ratio dia tinggi yang mana tu tuan? Agaknya tinggi yang berjaya ke ataupun tinggi yang tidak berjaya? Gitu. Jadi sebab kita pun nak tahu juga kan ramai ke tidak yang memohon kan. Walaupun sebenarnya kita dah terapkan M2 ni pada pelajar ni memang daripada dia orang masuk jadi diploma memang kita memperkenalkan pelbagai program kerjaya sebenarnya dan kita masuk ke kelas demi kelas. Setiap program tu kita masuk untuk sharing tentang kerjaya dan kita tidak melupakan untuk memaklumkan tentang M2 ni, keistimewaan M2 ni adalah untuk anak-anak KV kan, kita share kepada anak-anak ni lah kan. Sebab itulah soalan saya tu saya nak tanya sejauh mana nak tahu juga permintaan pelajar ni kan, permohonan pelajar tu ramai ke tidak anak-anak lepasan KV ni memohon ke M2 ni. Okay, itu saja tuan, terima kasih. Terima kasih banyak Puan Rozianti. Saya doakan supaya Puan Rozianti cepat sembuh. Baru dapat tahu betapa begitu kuatnya semangat dan sokongan yang diberikan oleh Puan Rozianti terhadap program ini. Terima kasih banyak. Saya rasa terharu juga. Dan saya terima kasih. Amin. Cuti 3 minggu tuan. Allah cepat sembuh insyaAllah. Okey, untuk menjawab pertanyaan Puan Rozianti tadi, saya nak beritahu pada tahun 2019 program-program Bachelor of Technology, saya cerita pasal teknologi dulu, BTech, ini telah dilancarkan. Masa tu macam agak termangu-mangu KV dan juga pelajar lepasan KV macam mana nak apply. So dia ada apply melalui backdoor masa tu. Kita panggil backdoor lah kan. Bunyi macam tak sedap pula bunyi dia. Sebab masa kita offer tu dah macam dekat-dekat ujung nak open. So tak adalah permohonan melalui UPU. Masa kita first time open tu, kita hanya berjaya mendapat permintaan lebih kurang untuk 4 M-Tone 247 orang pelajar, tak silap saya. Pada tahun kedua, 2020, pada tahun lepas, permintaan yang diberikan sangat memberasakan, namun kita ada lebih kurang dekat 600 permohonan daripada semua M-Tone. Saya tak cakap pasal UTHM saja, semua M-Tone. Dan dalam 600 permohonan tu, walaupun numbersnya dah tinggi, namun syarat tu ada yang tak lepas. Apa maksud saya yang tak lepas tadi tu? Biasanya dia ada masalah dengan dokumen SPM, dia punya bahasa sejarah. Bahasa Melayu biasa tak ada masalah. Biasanya dekat sejarah. Kod 1251 tu, kat situ ada problem. Yang keduanya adalah muat. Tak ada muat langsung. So kita tak boleh nak lepaskan sebab dia macam mana pintu tu dia macam ada kunci. So kalau kunci tu patah dia tak boleh buka. So kat situ kita nampak feedbacknya. Dan pada masa yang sama kami melihat kepada permohonan certain program yang kurang mendapat sambutan. Pertamanya saya boleh declare kimpalan. Sangat rendah. Saya tak pasti kenapa sebab saya rasa dekat satu Malaysia orang yang ambil kimpalan ni ramai. Tapi yang mohonnya dalam 8 orang, 9 orang, 10 orang. So ada possibility yang program BTech tu akan ditutup jika tiada sambutan. Itu yang menakutkan lah. Satu timpalan, keduanya adalah program Aircon, HVAC. Sebab mostly dua program ni dia nak bekerja. Kan? Tak apalah, baguslah dia pergi kerja. Namun data-data yang lama macam pelajar-pelajar yang lain, lama ni dia tak nak sambung belajar. So itulah antara isu dan cabaran. Dan persentajnya yang saya boleh katakan pada tahun ini lebih baik. Macam program bidang saya, alhamdulillah tidak bermasalah. Sebab bakul saya sentiasa tinggi. Bakul program perkhidmatan makanan, pada tahun pertama kami offer, kami ada 80 permohonan. Kami nak ambil 30 je.
Itu pun 30 saya tak boleh lepaskan sebab tak memenuhi syarat. Ada 24 orang yang betul-betul memenuhi layak. Yang itulah saya ambil. So tahun lepas alhamdulillah kuota 30 dapat. So tahun ini saya tengok based on number yang saya peraku, saya ada 156 orang yang nak mohon program perkhidmatan makanan saja. Itu dekat UTHM. Tapi dekat MTON dah tinggilah. Menjawab Puan Ruzianti. So dia ada masalah dekat kod sejarah kod 151. Dia ada masalah dekat MUET. Biasanya dua benda ni yang menyebabkan dia sangkut. Itu saja. Permohonan tinggi. Cuma certain program tidak mendapat sambutan. Macam saya cakap tadi, kimpalan, aircon, elektrik, elektronik, pembinaan bangunan melampau-lampau. Sampai penuh dah tu. Bagus. Kan? Tapi kalau ada certain bidang automotif, oil and gas kurang. Oil and gas sangat kurang dekat UMP. So benda-benda ni lah saya minta bantuan lah. Kalau ada yang nak sambung belajar kan. Sayang kan platform dah ada tapi tak ada orang nak mohon. Menjawab Puan Ruzianti? Ya, menjawab. Terima kasih Cik Akmal. Sama-sama. Okey, ada soalan lain? Ni maksudnya ini peluang lah kepada untuk anak-anak KVSR, anak-anak untuk program MPP, program teknologi kimpalan. Kamu letak target untuk sambung belajar. Soal kita nak bekerja ke, tak nak bekerja ke, orang kata tu kita letak tepi dulu kan. Okey, target untuk sambung belajar. Lepas sambung belajar kita boleh kerja dengan demand yang agak lebih sebenarnya kan. Demand kita tak terkurang pun sebenarnya dari segi ilmu kita, malah lebih lagi. Kita boleh demand lagi kan. Sebab untuk pengetahuan tuan ya, untuk kalau anak-anak MTK dengan MPP ni, mereka lebih kepada bekerja lah. Dan peluang untuk mereka dapat kerja tu tinggi sebenarnya. Dengan gaji pun boleh tahan. Gaji pun orang kata boleh beat lah dengan lepasan ijazah di universiti tu. Ni pengalaman yang kita tengok pelajar-pelajar kita lah kan. Jadi apabila duit tu lebih dominan kan, jadi sambung belajar tu jadi pilihan kedua lah kan. Betul. Tapi sebenarnya saya nampak benda ni, pattern ni sebenarnya akan berubah mungkin selepas 5 tahun ke, selepas dia bekerja kan. Dia akan bergaul, dia bercakap dengan senior dia kan. Jadi pattern ni akan jadi berubah. Dia mula untuk mencari peluang lah untuk sambung belajar lah kan. Itu yang kita harapkan lah. Tapi apa-apa pun input tentang sambung belajar ni kita dah mula dedahkan pada pelajar apabila mereka melangkahkan kaki ke 1 DVM. Kan? Dalam masa yang sama pun untuk kita memenuhi akreditasi MBOT semua tu, program Kejaya ni adalah program yang dinilai dalam unit kami lah, unit psikologi dan kerjaya lah. Jadi kami pun setiap masa memang kita bagi peluang, kita tidak melupakan untuk sambung belajar, usahawan untuk 3 outcome tu lah kan, untuk bekerja, sambung belajar dan menjadi usahawan. Betul. Okay, mungkin ada soalan lain ke daripada pelajar ke, kawan-kawan ke? Okey, saya boleh tambah sikit Puan Ruzianti. Kalau saya faham, macam saya cakap tadi, pelajar yang daripada Kevin ni nak kerja. Betul, saya setuju, which is very good. Cuma sampai bila you nak kerja at the same position? Dan sampai bila badan you boleh tahan dengan gaji? You know, ya betul, gaji mewah, tapi you buat welder, you dive, contoh saya ambil welder tadi, you dive, then you sampai bila you nak dive? Sampai umur 50 ke? Cannot be. It can be. You kena improve yourself to be a managerial. So you must get the knowledge. You need to further your study. Dalam masa setahun you dah kerja, you pergilah sambung belajar. Dan saya yakin BTEC ni tak lama lagi akan ada apprenticeship. Time tu tak adalah dia orang nak fikir nak berhenti kerja dan dia nak sambung belajar. Time tu dua-dua dia dah boleh jalan. InsyaAllah. Itu respons saya, Puan. Terima kasih. Baik, kita cuba tengok ada tak soalan daripada pelajar. Jika tiada, nampaknya kita boleh berhenti kat sini sebab tak sangka sebab seronok sangat Cik Akmal. Banyak input kami dapat hari ni. Patutnya kita habis 4 suku. Ni dah sampai 4:45. Tapi at least
saya harap pelajar saya dah nampak bayangan peluang apa yang mereka ada. Terutama sebenarnya kita tak naklah nanti pelajar dia stuck pada sesuatu. Dia hanya nampak itu sahaja. Dan sebenarnya banyak lagi pilihan yang dia ada. Macam tadi kita dah Cik Akmal dah share, salah satu cabang yang lain adalah bidang pendidikan. Itu yang mereka boleh, jika mereka berminat, sebab kami tengok trend pelajar KB Slim River ni ramai yang berminat nak jadi cikgu. Jadi ini adalah satu alternatif. Kalau tidak mereka akan nampak opsi saja. Kita memang tahulah opsi itu feeder untuk pendidikan. Tapi kalau untuk teknikal ini, kalau pendidikan, UTHM the best feeder kalau nak dia teruskan dalam bidang mereka belajar. Alright, saya rasa macam tak ada soalan Cik Akmal. Sekali lagi, saya mewakili pihak kolej daripada Tuan Pengarah, Unit Psikologi dan Kerjaya ingin mengucapkan terima kasih pada Cik Akmal dan Puan Diana atas kesediaan bersama dengan pihak kami untuk perkongsian siri kerjaya bersama dengan UTHM. Saya harap orang kata dah kenal ni, maka kita akan ada lagi the next kerjasama. Mana tahu nanti kalau tahun depan dah boleh kami bergerak, rasanya macam nak pergi menjengah lah ke UTHM ni. Nak tengok-tengok. Mana tahu nanti banyak lagi info kerjasama yang kita boleh buat. Semoga kerjasama yang baik ini boleh memberi ruang yang luas lagi pada pelajar-pelajar KB Slim River untuk jadi orang kata pelajar dan outcome yang terbaik lah yang kami dapat hasilkan. Betul. Baik, Cik Akmal, sekali lagi saya mewakili pihak kolej Unit Psikologi dan Kerjaya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan Puan Diana menerima jemputan kami untuk bersama-sama dalam sesi perkongsian ni. Mana tahu insyaAllah nanti kita akan buat pula dengan pelajar-pelajar sijil vocational Malaysia pula untuk mereka. Kalau yang diploma ni kita target dia dah get ready dengan dia punya what the next step. Okay, tapi SVM ni kita nak bagi satu celik akal. Oh, sebenarnya aku banyak peluang dan ruang jika aku berada di dalam KB ni, dan sebenarnya ruang dan peluang tu kadang-kadang lebih baik berbanding jika aku berada di SMK. Yang kata kalau dia masa di SMK dia tak nampak apa hala tuju dia, tapi bila di KB dia dah berfokus, dia ada bidang kerjaya yang dia target. Jadi benda-benda ni insyaAllah nanti kita boleh buat lagi satu lagi kolaborasi, satu lagi siri kerjaya bersama dengan pelajar-pelajar sijil vocational Malaysia KB Slim River. Baik, untuk itu kita tutup majlis pada petang ni dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.